إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Sesungguhnya segala pujian adalah milik Allah. Kita memuji Allah, memohon pertolongan dan keampunan daripada Allah. Sesiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada sesuatu pun yang boleh menyesatkannya. Demikian juga sesiapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada sesuatu pun yang boleh memberi petunjuk kepadanya. Kita berlindung dengan Allah daripada keburukan jiwa kita serta kejahatan amalan-amalan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah, kerana sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia pada penciptaan yang terbaik di kalangan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian Allah menurunkan manusia, iaitu Adam alaihi salam, ke muka bumi ini, lalu memberikan tanggungjawab kepada Nabi Adam serta anak cucunya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbekalkan fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha, fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia berada pada fitrah itu. Fitrah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu manusia diberi pilihan di antara iman dan juga kufur. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sesiapa yang berkehendak untuk beriman di kalangan kamu, maka berimanlah dia. Dan sesiapa yang memilih untuk kufur di kalangan kamu, maka kufurlah dia. Apabila Allah menurunkan Nabi Adam dan mengeluarkan zuriat Nabi Adam di atas muka bumi ini, manusia tidaklah tahu dengan ilmu dan akal mereka apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mendapat taklimat langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala akan syariat ini. Maka dengan itu Allah mengutuskan Rasul. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Dan tidaklah seseorang dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan melalui wahyu ataupun di sebalik hijab, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Musa, ataupun Allah mengutuskan para rasul dan mengajarkan kepada para rasul itu apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka agama ini mewajibkan manusia untuk mengikut para rasul, dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutuskan Nabi Muhammad, Allah menurunkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran dan juga sunnah yang mengajarkan Al-Quran itu. Yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dialah Rasul yang mengajarkan kamu Al-Kitab dan juga Al-Hikmah, iaitu sunnah Nabi SAW. Dan Allah mewajibkan untuk setiap manusia mengikut Nabi SAW, sama ada Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa." Dalam ayat yang sangat menakjubkan, susunan bahasa yang sangat cantik, Allah menceritakan demi bintang apabila telah hilang, sesungguhnya saudara kamu ini tidaklah sesat ataupun menyeleweng, dan dia tidaklah mengucapkan berdasarkan hawa nafsunya, melainkan wahyu semata-mata yang diajarkan oleh makhluk yang kuat dan juga teguh, iaitu Jibril. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan baginda untuk mengajarkan agama. Apabila turun ayat ini, wan najmi idza hawa, anak kepada Abu Lahab, Utbah bin Abu Lahab, dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat ini susunannya cantik. Quraisy tak mampu untuk membantah. Nak bantah tak boleh, dia memperlekehkan ayat ini. Kata Utbah, ana akfur bi rabbin najm. Sesungguhnya aku kufur dengan Tuhan yang menurunkan itu, dengan Tuhan kepada bintang-bintang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala yusallitullahu alaika kalban min kilabihi. Tidakkah engkau risau kalau Allah menewaskan kamu di tangan salah satu daripada anjing-anjing Allah? Sehingga selepas itu mereka keluar bermusafir, Utbah bin Abu Lahab dan saudaranya. Mereka di tengah-tengah padang pasir. Ketika itu mereka dikepung oleh sekumpulan singa. Orang takut, orang bimbang. Kata Utbah kepada ketika itu, singa ini bukanlah mencari orang lain, melainkan dia mencari aku, kerana terkena doa Nabi SAW. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran bersama dengan Nabi SAW. Dan kita diwajibkan mengikut Al-Quran dan juga mengikut Nabi SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan kepada kamu oleh Rasul, maka ambillah dia, dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah ia. Demikianlah kewajipan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ramai di kalangan manusia yang tersasul jalannya, yang tersesat pilihannya, puncanya adalah kerana mereka meninggalkan sunnah Nabi SAW. Kerana itulah juga kita mendapati bahawa para imam keseluruhannya, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, kesemua mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk mengikut sunnah Nabi SAW, mengajarkan sunnah Nabi SAW, dan mengajarkan agama berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tetapi manusia ramai yang sesat apabila mereka meninggalkan sunnah Nabi SAW. Sebahagian mereka mengambil ayat Al-Quran, lalu mereka mentafsirkan Al-Quran mengikut suka hati mereka. Akhirnya mereka tersesat. Dan kelompok pertama yang tersesat kerana meninggalkan sunnah Nabi SAW berlaku pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baru sahaja Nabi SAW wafat, datang satu kelompok manusia berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka berkata, kami akan tunaikan solat, tetapi kami tidak akan membayar zakat. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Wahai Muhammad, ambillah harta mereka sebagai sedekah supaya membersihkan jiwa mereka, dan doalah kepada mereka. Sesungguhnya doa kamu merupakan ketenangan kepada mereka. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada satu kelompok orang datang kepada Abu Bakar membacakan ayat ini. Kata mereka, kami bayar zakat kepada Nabi SAW kerana doa Nabi memberi ketenangan kepada kami. Doa Abu Bakar tidak memberi ketenangan kepada kami. Apakah idea ini logik? Ia logik. Apakah idea ini ada sandarannya daripada Al-Quran? Ada sandarannya daripada Al-Quran. Mereka datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka membaca ayat Al-Quran, tetapi mereka kata, kami tidak mahu membayar zakat kepada Abu Bakar. Zakat hanya dibayarkan kepada Nabi SAW. Pada ketika itu para sahabat berbelah bahagi. Apa yang perlu mereka lakukan?
Abu Bakar pada ketika itu radhiyallahu anhu mengambil keputusan yang sangat tegas. Kata Abu Bakar, la uqatilannahum, aku akan keluar memerangi mereka. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Bakar, ala ma tuqatiluhum, atas sebab apa engkau memerangi mereka? Bukankah Nabi SAW bersabda, umirtu an la uqatilan nas hatta yashhad an la ilaha illallah, aku diperintahkan untuk tidak membunuh manusia melainkan setelah mereka mengucapkan la ilaha illallah, tak boleh bunuh mereka. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, law anna iqalan addaitumuha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mana'uni la uqatilannahum. Jangan cerita tentang unta dan juga kambing, wahai Umar. Kalaulah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bayar zakat kepada Nabi dengan unta dan talinya, tetapi pada zaman aku mereka nak bayar unta sahaja, tali tak nak bagi, nescaya aku akan memerangi mereka macam mana aku perangi mereka sekarang. La uqatilanna man farqa bainas salati waz zakat. Aku akan memerangi orang yang membezakan di antara solat dan juga zakat. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku mengikut keputusan yang mana Allah mencerahkan hati Abu Bakar untuk mengikutnya. Demikianlah sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kelompok pertama yang tersesat daripada ajaran Islam. Mereka datang membawa Al-Quran, kononnya mereka mengikut Al-Quran, tetapi mereka terkeluar daripada Islam kerana mereka membantah hadis Nabi SAW. Demikian juga setelah dari itu datang banyak kelompok-kelompok yang sesat dan menyeleweng daripada Islam. Persamaan antara mereka tetap sama, iaitu mereka menolak sunnah Nabi SAW. Ada di kalangan orang yang mengaku Muslim, mereka mengikut ajaran batiniyah. Sebahagian daripada mereka yang katanya Muslim, tetapi mereka meninggalkan solat dan juga zakat dan juga puasa. Kata mereka, ada limit tertentu, ada level tertentu. Siapa yang sampai level tertinggi tak perlu solat lagi. Siapa yang sampai peringkat tertinggi tak perlu lagi mengikat diri dengan syariah. Apabila ditanya kepada mereka, mana datang kepercayaan ini? Kata mereka, kami mengikut Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang yakin. Kata mereka, kami mengikut Al-Quran, tetapi ajaran ini sesat dan terpesong daripada Islam, kerana sunnah Nabi SAW mengajarkan seseorang akan senantiasa beribadat kepada Allah, sentiasa solat dan juga puasa dan membayar zakat dan kesemua kewajipan sehingga datang kepadanya detik kematian. Demikianlah Nabi SAW mentafsirkan ayat itu, hatta ya'tiyakal yaqin, artinya sehingga datang kepada kamu detik kematian. Ketika Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu meninggal dunia, Nabi SAW berkata, hadza ja'ahul yaqin, sesungguhnya orang ini telah datang kepadanya al-yaqin, iaitu kematian. Wa inni la arju fihi khair, aku mengharapkan kebaikan untuknya. Demikian juga sidang Jumaat yang dirahmati Allah, semua kelompok-kelompok yang sesat, persamaan mereka adalah meninggalkan sunnah Nabi SAW. Ada yang datang mengatakan, kalau Nabi Isa itu Kristian anggap sebagai anak Tuhan, apa salahnya kita anggap Nabi Muhammad itu juga sebahagian daripada Allah Ta'ala? Kepercayaan ini adalah kepercayaan yang kufur. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Sesungguhnya telah kufurlah orang yang menganggap bahawa Allah salah satu di antara tiga Tuhan yang disembah. Maka dengan itu sidang Jumaat yang dirahmati Allah, berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi SAW. Berpegang teguhlah dengan apa yang diajarkan oleh ulama muslimin daripada sunnah Nabi SAW. Kerana itulah satu-satunya jalan yang boleh menyelamatkan kita daripada terpengaruh dengan ajaran yang terpesong dan menyeleweng daripada Islam. Kita akan dapati semua ajaran yang menyeleweng ini, mereka akan datang membacakan satu ataupun dua ayat Al-Quran, kemudian mereka memesongkan kepercayaan dengan kepercayaan yang bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Ada orang yang datang, katanya Islam pun boleh
Yahudi pun boleh, Kristian pun boleh. Semua akhirnya menuju syurga. Apabila ditanya mana datang ajaran ini, kata mereka firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang Muslim ke, orang Yahudi ke, orang Kristian ke, siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat serta beramal saleh, pahala mereka diberikan oleh Allah, tidak perlu takut dan tidak perlu rungsing. Kata mereka, ayat ini menunjukkan agama apa pun sama sahaja. Benarkah begitu? Tidak. Tidak benar. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan, ada ceritanya, ada konteksnya. Apabila Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu setelah melalui perjalanan yang panjang, berjumpa dengan ramai rahib-rahib yang beriman dan ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka mati dan dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memeluk Islam pada ketika itu. Salman Al-Farisi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kedudukan pendeta-pendeta yang ikhlas menyembah Allah? Mereka tidak mensyirikkan Allah. Mereka mengikut agama Rasul terdahulu dengan jujur, tidak mensyirikkan Allah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika mereka tidak beriman dengan aku, maka mereka berada dalam neraka." Salman Al-Farisi pada ketika itu berasa sedih. Lalu dia bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau mereka berjumpa dengan engkau, mereka pasti beriman dengan engkau. Bagaimana kedudukan mereka?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang mengikut agama terdahulu, yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, beriman dengan Allah dan hari akhirat serta melakukan amalan saleh, untuk mereka Allah Subhanahu wa taala sebut tidak ada ketakutan dan kerungsingan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut juga, la yasma' bi yahudi wala nasrani thumma la yu'min bi illa dakhala nar. Tidak ada yang mendengar tentang aku seorang Yahudi ataupun Nasrani kemudian dia tidak beriman denganku melainkan tempatnya di neraka. Maka dengan itu sidang Jumaat yang dirahmati Allah, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah dengan apa yang diajarkan oleh ulama kaum muslimin. Berpegang teguhlah dengan jamaah kaum muslimin dan hindarilah segala kesesatan dan penyelewengan ini, dan berhati-hatilah kerana setiap ajaran yang sesat dan menyeleweng ini mereka akan mentafsirkan Al-Quran mengikut kepala otak mereka sendiri. Kunci yang menyelamatkan manusia daripada kesesatan adalah dengan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah, sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung tinggi titah perintah Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan segala larangan dan tegahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu." Sesungguhnya aku dikurniakan Al-Quran dan sesuatu yang sama seperti Al-Quran, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yushaku
rajulun yattaki'a ala arikatihi syab'anan wa yaqul 'alaikum bi kitabillah fama wajadtum fihi min halal fa ahilluh wa ma wajadtum fihi min haram fa harrimuh. Nabi SAW berpesan, jaga-jagalah kamu. Bimbang akan datang nanti orang yang duduk dalam keadaan kenyang di atas kerusinya, duduk bersimpuh di atas kerusinya, lalu dia berkata, berpeganglah dengan kitabullah. Apa yang kamu dapati dalam kitabullah yang halal, kamu halalkanlah ia. Apa yang kamu dapati dalam kitabullah perkara haram, maka kamu haramkanlah ia. Itu dah cukup. Kata Nabi SAW, berhati-hatilah kamu, kerana sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan juga sesuatu yang sama seperti itu yang wajib kamu ikut, iaitu sunnah Nabi SAW. Maka hendaklah kita senantiasa mengikut sunnah Nabi SAW, mengikat diri kita mentafsirkan Al-Quran sebagaimana yang difahami oleh Nabi SAW dan juga para sahabat sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma aminna fi watanina wa fi sairil biladil muslimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha ya'murukum bi amrin bada'a bihi nafsih an tusallu wa tusallim ala nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha ya ibadallah, alaikum bittaqwallah wa alaikum bittiba'i sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.